Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat mempengerusikan persidangan khas Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Persidangan berlangsung di Jabatan Perdana Menteri, Jalan Perdana Menteri. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku penasihat Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Pengerusi Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Timbalan Pengerusi Satu Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Timbalan Pengerusi Dua Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Timbalan Pengerusi Tiga Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setiadi Raja Sahibul Karib, Pangeran Anak Haji Idris Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penolong pengerusi Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Adat Istiadat terdiri daripada Yang Amat Mulia Pangeran-Pangeran Ksatria, Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan pihin-pihin menteri. Majlis Mesyuarat Adat Istiadat antara lain bertanggungjawab mengawasi perkembangan adat istiadat dari semasa ke semasa dan mengambil inisiatif yang bersesuaian dan memastikan pelaksanaan adat istiadat yang sempurna berdasarkan prinsip memelihara keaslian serta keutuhannya dan menyesuaikan serta memperelokkan amalannya mengikut perkembangan dan keadaan semasa. Istiadat perkahwinan diraja bagi Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fatzilah Lubabul Bolkiah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi mencapai kemuncaknya esok dengan Majlis Istiadat Persanding Pengantin Diraja. Majlis Istiadat Perkahwinan Diraja itu setentunya memberi peluang kepada rakyat dan penduduk terutama golongan muda untuk mengetahui mengenai sejarah dan keunikan perkahwinan diraja Brunei yang sememangnya kaya dengan adat dan tradisi. Ini adalah satu peluang untuk semua masyarakat di negara Brunei Darussalam untuk melihat dan menyaksikan majlis yang bersejarah ini, bukan saja untuk kita ni imbas balik sejarah dan khazanah negara Brunei Darussalam, malah juga untuk kita ni kongsikan kepada generasi-generasi seterusnya. Perlu diteruskan supaya generasi sekarang dan generasi yang akan datang dapat mengetahui akan fungsi perhiasan dan peralatan yang digunakan supaya perhiasan dan peralatan perkahwinan diraja ini tidak akan pupus. Memberikan fungsi dan peranan alat-alat tersebut di Artibiah juga adalah satu langkah yang sangat baik untuk mengenalkan
perhiasan tersebut kepada generasi muda. Okey, supaya Indah hapus ditelan modernisasi pada masa ini. Setakat manapun era modernisasi zaman pada ketika ini, adat seperti yang dilaksanakan dalam adat perkawinan diraja itu hendaklah dikekalkan dan akan menjadi ikutan turun-temurun. Walaupun masa ni zaman kita serba moden, namun adat dan budaya itu kalau boleh ia mesti dikekalkan untuk menjadi satu ristaan dan juga salah satu warisan di negara kita, di negara Brunei Darussalam. Menjadi penglihatan kepada orang luar, bangsa-bangsa lain yang Ketani itu betul-betul mengamalkan adat istiadat Ketani dengan begitu teratur dan sempurna. Kehalusan seni warisan budaya yang diwarisi sejak dahulu lagi yang begitu signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sesudah tentunya memberi rangsangan kepada seluruh rakyat dan penduduk negara ini untuk sama-sama memelihara khazanah warisan bangsa. Bersempena dengan Majlis Istiadat bersanding pengantin diraja esok, orang ramai boleh menyaksikan Majlis Istiadat Gilang Gemilang tersebut secara langsung melalui semua saluran TV, RTB dan RTB Go. Rakyat dan penduduk bumi bertuah ini menyembahkan rasa gembira dengan istiadat perkahwinan diraja. Cahaya terang sempurnama, dihias cantik bintang berjuta, manis jelita putri baginda, berpadu jiwa kacak belia. Kini harinya telah tiba, berita gembira dinanti jelata, muda bestari mempelai diraja, Bersatu jiwa janji di kota. Pangeran anak putri Fazilah Lubabul Bolkiah, Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi, perkahwinan diraja disambut meriah, majlis beristiadat disantun teliti. Adat dijunjung, akad dilaung, Muda bestari duduk bersanding, moga dilindungi Allah yang agung, mempelai diraja kekal seiring. Hari bersejarah diraihkan negara, sejarah ditempa dirafakkan doa, muda bestari mempelai diraja, muda bestari bahagia selamanya. Pangeran anak putri Fazilah Lubabul Bolkiah, Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi, perkahwinan diraja disambut meriah, majlis beristiadat disantun teliti. Adat dijunjung, akad dilaung, muda bestari duduk bersanding, moga dilindungi Allah yang agung, mempelai diraja kekal seiring. Hari bersejarah diraihkan negara, sejarah ditempa dirafakkan doa, muda bestari mempelai diraja, muda bestari bahagia selamanya. 18 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 16,084 orang.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Daripada jumlah tersebut, 16 adalah kes tempatan, manakala 2 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 1,469 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam. Oleh itu, kadar kes positif ialah sebanyak 1.2%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tiada ada kes dalam kategori 4 maupun kategori 5. 32 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,632 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 350 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 9.3%. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 21 Januari 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan adalah seperti berikut. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin ialah 94.7%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 93.9%. Manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 36.1%. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan mengenai perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak bagi perkhidmatan rumah ke rumah akan dijalankan minggu depan bagi pesakit-pesakit yang terpilih. Perkhidmatan rumah ke rumah ini adalah dijalankan di beberapa mukim dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang pada tarikh-tarikh berikut. 24 Januari 2022 di Mukim Brakas A, Mukim Brakas B, Mukim Mentiri dan Mukim Serasa. 25 Januari di Mukim Telisai, Mukim Pekan Tutong, Mukim Keriam, Mukim Kiudang, Mukim Seriat dan Mukim Liang. 26 Januari di Mukim Kiudang dan Mukim Kuala Belai. 27 Januari di Mukim Ukong dan beberapa mukim di kawasan Kampung Air. 29 Januari di Mukim Lamunin, Mukim Kiudang dan beberapa mukim di kawasan Kampung Air. Pesakit yang memenuhi kriteria bagi perkhidmatan rumah ke rumah akan lebih awal dihubungi oleh pihak Kementerian Kesihatan bagi saringan awal. Dan mereka adalah diminta untuk memberikan nombor kad pengenalan atau pasport serta kad atau nombor BRUHIMS jika ada. Bagi sekatan pergerakan yang jalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Kementerian Pembangunan telah mengeluarkan garis panduan langkah-langkah kawalan COVID-19, khususnya bagi industri pembinaan dalam usaha mengawal penularan wabak tersebut. Antaranya, pihak kontraktor dan syarikat pembinaan dikehendaki memastikan semua pekerja dan pelawat untuk melengkapkan sekurang-kurangnya 2 dos vaksin dan melakukan ujian saringan ART sekali setiap 2 minggu. Ketika ditemui semasa lawatan kerja ke beberapa buah tapak projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-11 yang dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Perumahan dan Jabatan Kerja Raya pagi tadi, Menteri Pembangunan menjelaskan di sebalik cabaran COVID-19, pelaksanaan projek di bawah Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Lugu Fasa 2 berjalan dengan lancar dan dijangka siap pada pertengahan tahun hadapan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar juga berkata, projek pembinaan kira-kira 750 unit rumah teres di RPN Kampung Tanah Jambu Fasa 7 pula pada masa ini dalam proses penilaian tawaran sementara projek membaik pulih dan menyiapkan 140 unit rumah teres di RPN Kampung Riba dijangka siap penghujung tahun ini. Manakala projek-projek yang termasuk dalam skop kerja ini adalah membuat juga infrastruktur
di sebelahnya yang luasan sebanyak 86 hektar. So projek ini insya-Allah akan dipantau sentiasa dan mudah-mudahan dia akan mendapati rancangan-rancangan projek kemudian negara untuk perumahan kepada rakyat dan penduduk negara ini. Sementara itu, projek pembinaan Jejambat dari Lebuh Raya Muara Tutong ke RPN Lugu yang dijangka siap Mac ini diharap akan memendekkan masa perjalanan para pengguna jalan raya untuk menuju ke daerah Brunei dan Muara. Manakala projek membaik pulih Jalan Tutong Lama melibatkan kerja-kerja membaiki permukaan jalan, pembinaan longkang konkrit dan melebarkan sebahagian jalan. Projek tersebut dijangka siap Februari ini, menyertai rombongan Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Setelah pendengaran kes selesai dijalankan di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan, seorang anggota polis Lance Corporal 4555 Sahlan bin Haji Mat Sahat, defendant 39 tahun, telah didapati bersalah atas 2 pertuduhan kerana menipu di bawah bab 420 Kanon Hukuman Jenayah Penggal 22 dan 1 pertuduhan percubaan menipu di bawah bab 420 dibaca bersama bab 511 Akta yang sama. Aduan terhadap defendant tercetus apabila salah seorang mangsa wanita warga negara asing membuat aduan kepada Biro Mencegah Rasuah BMR mengenai satu kejadian pada 27 April 2015 kira-kira pukul 6.45 petang di sekitar kawasan lampu isyarat berdekatan Masjid Kilanas. Mangsa mengatakan dia telah diberhentikan oleh defendant yang memandu kereta Toyota Soluna dengan nombor pendaftaran BS 3761. Mangsa diberitahu oleh defendant bahawa batu yang terbang dari tayar mangsa telah menyebabkan cermin depan kereta defendant retak. Defendant meminta mangsa untuk membayar ganti rugi sebanyak RM400. Defendant juga mengatakan bahawa dirinya adalah seorang anggota polis. Setelah perbincangan dan desakan dari defendant, akhirnya mangsa bersetuju memberi wang sebanyak RM50 kepada defendant. Setelah wang diserahkan, defendant mengatakan kepada mangsa yang ini bukan rasuah. Siasatan yang dijalankan oleh BMR mendapati terdapat 4 orang mangsa lain yang telah ditipu oleh defendant dengan modus operandi yang sama, iaitu defendant dengan tidak jujur telah mendorong mangsa-mangsa tersebut untuk memberi sejumlah wang tunai dengan memberitahu mangsa bahawa ada batu terpelanting dari kereta mereka dan menyebabkan keretakan cermin depan kereta defendant. Kejadian-kejadian tersebut berlaku pada tarikh, masa dan tempat yang berlainan, iaitu di sekitar Jalan Belimbing, Jalan Batu Bersurat, Jalan Bunut dan Jalan Kilanas antara bulan April dan Mei 2015. Seorang daripada 4 mangsa adalah penduduk tetap, 2 daripada mereka adalah warga negara Malaysia dan seorang lagi warga negara Thailand. Siasatan BMR juga mendapati defendant telah melakukan kesalahan lain, iaitu kesalahan memandu kereta yang mempunyai cukai jalan raya yang sudah mansuh pada masa 4 kejadian tersebut dan ini adalah kesalahan di bawah Akta Lalu Lintas. Terdahulu pada 7 Disember 2020, defendant telah didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas 4 pertuduhan di bawah bab 420 Kanon Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan percubaan menipu seorang mangsa dan kesalahan menipu 3 orang mangsa pada tarikh, masa dan tempat yang berlainan dan 4 pertuduhan di bawah bab 8-1 Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68 kerana memandu sebuah kereta Toyota Soluna bernombor pendaftaran BS 3761 yang mempunyai cukai jalan raya yang sudah mansuh pada 30 April 2013. Semasa pendakwaan tersebut, defendant mengaku tidak bersalah menipu kesemua mangsa. Walau bagaimanapun, defendant mengaku bersalah telah memandu kereta yang mempunyai cukai jalan raya yang sudah mansuh pada masa 4 kejadian tersebut. Perbicaraan kes dimulakan dengan memanggil 8 orang saksi.
Pada 20 Januari 2022, defendant telah dibawa ke premis BMR untuk prosiding mahkamah bagi mendengarkan penghakiman kes yang dibuat secara maya oleh Magistrate Kanan Hajah Ervi Sufitriana binti Haji Abdul Rahman. Di dalam penghakimannya, Magistrate berpuas hati bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kes tanpa keraguan yang munasabah dan tidak percaya dengan pembelaan defendant. Magistrate telah mensabitkan kesalahan ke atas defendant bagi kesalahan di bawah bab 420 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 dan memerintahkan supaya defendant ditahan reman sementara menunggu hukuman dijatuhkan pada hari ini, Sabtu 22 Januari 2022. Defendant juga telah dibawa ke Hospital Raja Isteri Penyiaran Anas Saleha bagi menjalani ujian PCR sebelum direman. Hari ini, mahkamah telah menjatuhkan hukuman dan menyatakan defendant adalah seorang anggota polis yang sepatutnya menegakkan undang-undang namun telah menipu mangsa dan memandu kereta yang mempunyai cukai jalan raya yang sudah mansuh. Bagi pertuduhan pertama, iaitu percubaan untuk menipu seorang warga tempatan, defendant dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Hukuman dijalankan secara berasingan dengan pertuduhan pertama dan kedua. Bagi pertuduhan ketiga iaitu menipu seorang warga negara Malaysia dan mangsa membayar RM50 kepada defendant, defendant dijatuhi hukuman 20 bulan penjara. Manakala bagi pertuduhan ketujuh, menipu seorang warga negara Thailand dan mangsa membayar RM100 kepada defendant, defendant dijatuhi hukuman 20 bulan penjara. Bagi pertuduhan ketiga dan ketujuh, hukuman dijalankan serentak. Defendant menjalani pemenjaraan 30 bulan, akan tetapi mahkamah mengurangkan hukuman pemenjaraan kepada 24 bulan bermula dari 20 Januari 2022. Defendant mengaku bersalah terhadap pertuduhan kedua, keempat, keenam dan ke-8 bagi kesalahan di bawah bab 8-1 Akta Lalu Lintas. Defendant didenda RM100 bagi setiap pertuduhan. Jumlah keseluruhan denda RM400. Jika gagal, defendant akan dijatuhi hukuman penjara 1 minggu bagi setiap pertuduhan, jumlah keseluruhan 4 minggu pemenjaraan. Defendant dikehendaki membayar denda sebelum 5 Februari 2022. Pemenjaraan bermula setelah tamat pemenjaraan 24 bulan. Mahkamah juga memerintahkan defendant untuk membayar ganti rugi kepada mangsa-mangsa dengan jumlah wang yang ditipu. Bagi pertuduhan ketiga, defendant dikehendaki membayar mangsa sebanyak RM50. Bagi pertuduhan ketujuh, defendant dikehendaki membayar mangsa sejumlah RM100. Bayaran ganti rugi dikehendaki untuk dibuat sebelum 5 Februari 2022. Jika gagal, defendant dijatuhi hukuman 1 minggu pemenjaraan selepas bermula setelah tamat pemenjaraan 24 bulan. Pendakwaan kes ini dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Dayangku Didi Nur Azhar binti Pangeran Latif. Magistrate yang menenggarkan kes ini adalah Magistrate Kanan Hajah Ervi Sufitriana binti Haji Abdul Rahman. Sebarang aduan dan maklumat boleh dilaporkan kepada BMR melalui talian 872-1002 atau 813-002 bagi Ibu Pejabat 333-1513 atau 872-1003 bagi cawangan Belait atau melalui email info.bmr@acb.gov.bn. Ceramah Jerayawara Vaksin Ketuhanan dan Tawakal diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Temburong lewat petang kemarin. Ceramah yang disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Besar, Rais Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan antara lain menjelaskan vaksin ketuhanan adalah salah satu langkah yang ampuh bagi negara Brunei Darussalam membentras penularan COVID-19 selain mengikuti garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Acara seumpama ini anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dan Jabatan Hak Ehwal Masjid Daerah Temburong.
Berikutan dengan mesej tular mengenai dengan jangkitan COVID-19 di Kompleks Tamu Kianggih Bandara Seri Begawan pada masa ini, pihak Jabatan Bandaran Bandara Seri Begawan memaklumkan kepada orang ramai bahawa mesej tersebut adalah tidak benar dan tidak berasas. Pihak jabatan tersebut juga telah melaporkan perkara ini kepada pihak berwajib bagi tindakan seterusnya. Alhamdulillah masa ni Kompleks Tamu Kianggih memang berjalan seperti biasa tu. Memang kawalan-kawalan SOP COVID ni memang memang boleh dikatakan ketat lah di kawasan ni. Bagaimana SOP fasa awal endemik masa ni lah yang diikutkan seperti mana arahan pihak kerajaan. Kita ni mengharapkan orang ramai jika menerima viral-viral ini jangan terus mempercayailah. Orang ramai kini berpeluang menyaksikan pameran, produk dan perkhidmatan acara perkahwinan yang diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Acara bermula hari ini hingga esok pukul 10 pagi hingga 9 malam. Acara Hari Terbuka An-Naura ini melibatkan lebih 20 pengusaha dan perancang perkahwinan tempatan. Pelbagai pakej perkahwinan dan perkhidmatan ditawarkan, antaranya fotografi dan kemudahan tempat perkahwinan. Orang ramai atau bakal raja sehari juga boleh berkunjung ke Dewan An-Naura di bawah Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 9 pagi hingga 5 petang. Acara tersebut mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu pengunjung yang mempunyai kod Blue Health hijau dan kuning sahaja dibenarkan masuk, melengkapkan vaksinasi, pemakaian sungkup muka setiap masa dan menjaga kebersihan. Dua lelaki dan seorang perempuan warga negara tempatan ditahan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED semasa gerakan operasi pada 18 Januari 2022. Semasa operasi ke atas dua buah rumah di rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba, 69 karton, 682 paket dan 31 batang rokok pelbagai jenis dan 10 kotak mercun serta wang tunai yang disyaki hasil jualan barang tegahan kastam dirampas. Sementara semasa operasi ke atas sebuah rumah di Kampung Perpindahan Suria, JKED menahan seorang perempuan penduduk tetap yang dipercayai memiliki barang tegahan kastam melibatkan 7 paket rokok dan 342 liter minuman keras. 14 buah syarikat dikenakan kompaun susulan op kemas yang dijalankan oleh Otoriti Perancang Jabatan Perancang Bandar dan Desa di Kampung Jangsak dan Kampung Kilanas. Syarikat-syarikat berkenaan didapati meletakkan, menggunakan, menghalang dan mempamerkan barang di kawasan kaki lima premis perniagaan, tempat letak kereta serta kawasan driveway premis. Setiap syarikat didenda RM250 bagi kesalahan pertama dan diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda. Persatuan Bola Sepak Negara Brunei Darussalam FABD dan Ketua Jurulatih Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Datuk K. Rajagopal bersetuju untuk menamatkan tempoh kontrak pada penghujung bulan ini. Menurut siaran media FABD, keputusan yang sukar itu dibuat berikutan situasi pandemik COVID-19 yang melanda negara pada ketika ini. Datuk Rajagopal dilantik sebagai Ketua Jurulatih Kebangsaan pada bulan Februari 2021.